Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tu jangan lupa like video Pod Ikhlas, Yayasan Ikhlas. Jangan lupa tekan butang subscribe YouTube Yayasan Ikhlas dan juga tekan loceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru, notifikasi video-video terbaru daripada kami. Saya Hasanah Mahmud selaku host dalam Pod Ikhlas Yayasan Ikhlas. Borak dari hati, cetus inspirasi. So pada episod kali ini kita bersama dengan seorang doktor pakar psikiatri yang juga dikenali dengan doktor selebriti iaitu Dr. Roza Nizam Zakaria. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So doktor, daripada Kuantan kan, saya Betul. difahamkan daripada Kuantan. So jauh sebenarnya kita bawa doktor hari ni. So insyaAllah doktor hari ni kita nak borak-borak santai berkaitan dengan, kalau kita tengok doktor, so semestinya berkaitan dengan kesihatan mental lah. Tapi sebelum tu doktor, kita nak tahulah sebenarnya bagaimana doktor boleh terjebak lah, saya guna perkataan tu kan, terjebak dalam dunia ataupun bidang psikiatri. Kenapa bukan pakar tulang dan juga kenapa bukan pakar sakit puan? Okey, terima kasih saudara Hasanah menjemput saya untuk sama-sama berkongsi dalam slot ini. Juga kepada para penonton dan para pendengar, mudah-mudahan apa yang kita kongsikan ini sama-sama dapat manfaat kepada semualah. Soalan yang ditanya itu sebenarnya bukan soalan yang pertama kali saya dengar. Daripada dulu lagi, dah 10 tahun, hampir 12 tahun saya berkecimpung dalam bidang kesihatan mental tu. Every now and then akan ada orang bertanya soalan tu, dan mungkin pada setengah orang dia masih misteri lah. Cuma kalau secara ringkasnya pada saya adalah, bila kita buat apa-apa pun dalam hidup ni kan, kita nak cari apa yang memberi keseronokan, kebahagiaan kepada kita, betul tak? Tak kira betul. Orang tu cikgu ke, orang tu dia bertugas sebagai penjawat awam ke. Dan saya ditakdirkan bertugas sebagai doktor, belajar perubatan di Australia, kemudian bekerja sebagai doktor. So sepanjang saya bekerja tu, of course kita mencari apa yang seronoknya, apa yang aku buat ni. Kat mana kebahagiaan dia? Kat mana kita rasa bila kita buat kerja ni, kita betul-betul rasa ini aku nak buat for the rest of my life, macam tu lah lebih kurang kan. And so ditakdirkan bila kita jadi doktor ni, kita akan melalui banyak posting kan, and posting perubatan, posting pembedahan, sakit puan, sakit tulang dan sebagainya. So antara posting yang saya lalui dalam pelatihan saya itu adalah dalam bidang psikiatri ni. Dan bila saya bertugas dalam psikiatri ni, saya dapati ada satu bentuk kepuasan yang saya tak jumpa dekat tempat lain. Orang lain mungkin dia nampak lain, tapi pada saya bagi contoh kadang-kadang pesakit yang datang dapat rawatan psikiatri ni, dia akan datang dalam keadaan yang contohnya agresif, ataupun datang dalam keadaan yang sangat murung sampai tahap dia nak mati, ataupun sangat gelisah, tak tenteram, tak ada apa yang boleh bantu dia untuk tenang. Jadi bila dia datang dekat kita dapat rawatan, masuk ward, ataupun kita jumpa di klinik, lepas satu sesi kita dapat perubahan daripada orang yang gelisah kepada orang yang tenang, daripada orang yang agresif, orang yang rasional, daripada orang yang suami takut, isteri takut, anak-anak takut, kembali balik kepada suami, isteri, ibu, ayah yang mereka sebelum ni kenal. Jadi itu yang saya nampak, perubahan yang kita mampu bawa. So sebagai doktor psikiatri ni, kita tak buat pembedahan besar-besar, duduk operation 10-12 jam. Kita tak buat benda-benda macam tu. Macam tu kan? Kita still on call. Still on call, tapi kita tak buat benda-benda yang mungkin gambaran seorang doktor tu buat. Tapi pada saya itulah perubahan yang kami bawa kepada mereka yang diuji dengan masalah mental. Dan daripada situ saya dapat, kita panggil apa, kepuasan ataupun kebahagiaan bila kita bekerja. And so ini mungkin satu sudut yang saya nampak menyebabkan saya berminat untuk terus dalam bidang ini. So itulah satu turning point lah, macam mana Betul. doktor boleh terlibat dalam bidang psikiatri ni kan. Sebabnya betul lah, bila something kita buat, saya rasa kalau saya sendiri pun, kalau kita rasa puas dengan sesuatu tugasan yang kita buat tu kan, so kat situlah kita timbul minat kita lah kan, sehingga yalah macam doktor sehingga menjadi pakar kan, pakar tempat rujukan. Kalau kita tengok sekarang ni, siapa tak panggil doktor kan, stesen TV, stesen radio kan, panggil doktor untuk berkongsi lah kan. Okey, tu kisah tentang bagaimana doktor terjebak lah kan. So kita nak masuk sikit lah doktor kan, kepada, kita nak masuk bukan sikit lah, sebenarnya banyak lah kan, kepada isu-isu kesihatan mental lah kan. Kalau kita tengok kan, ada satu posting ni kan, saya tengok kan, macam dekat Facebook dia cakap okey, dia ada satu tugasan tu dia tak boleh buat, ataupun mungkin sebabkan kekangan tertentu lah kan, sampai dia cakap macam
boleh murung lah macam tu kan. Macam ni. Dia cakap tu saya macam terfikir lah kan. Oh, adakah semudah itu macam kita nak cakap benda tu murung ataupun boleh jadi dia stres. Sebabnya benda tu sekejap je kan. Esok boleh jadi dia okey dah macam tu kan. So macam mana doktor kita nak bezakan sebenarnya depress dengan stres ni. Okay, so banyak salah faham yang seperti yang Hasanah tanya tu berlaku disebabkan satu prinsip asas tentang isu kesihatan mental ni yang ramai tak faham, iaitu perbezaan antara masalah kesihatan mental dan penyakit mental. Oh, ada beza kan doktor? Bunyi dia macam sama kan? Betul. Saya tapi ingat sama. Dua ni benda yang berbeza. Okay, kesihatan mental ni dia merujuk kepada apa-apa perubahan yang berlaku kepada fikiran kita, emosi kita, tingkah laku kita yang berlaku pada semua orang. Dalam keadaan-keadaan yang mungkin contohnya kita diuji, ada masalah dan sebagainya. So ini mungkin kita biasa dengar contohnya stres, orang sebut. Burnout kalau dalam konteks kerja. Exhausted. Okay, so ini semua perubahan-perubahan yang bagi kesan kepada kesihatan mental kita. Tapi tak bermaksud kita ada penyakit mental. Okay, penyakit mental ini pula merujuk secara spesifik kepada keadaan di mana individu tu develop simptom-simptom tertentu untuk tempoh-tempoh tertentu sehingga mengganggu fungsi kehidupan mereka seharian. Dan hanya boleh dilabel sebagai penyakit mental apabila individu itu menjalani proses penilaian oleh doktor yang dalam bidang kesihatan mental. Yang boleh diagnose penyakit mental ni dia dua saja. Doktor dalam bidang psikiatri dan juga ahli psikologi klinikal. Kita panggil clinical psychologist. Jadi itu dua benda yang berbeza. Saya ambil satu contoh. Bila orang dia ada satu masalah, contohnya dia kehilangan orang yang tersayang ataupun ada masalah kewangan contohnya. So dia rasa sedih, dia rasa down, dia tak boleh tidur malam. So itu kita panggil gangguan kepada kesihatan mental dia. Maksudnya sebelumnya sihat, bahagia, tenang, fikiran tak terganggu, tapi dia start terganggu. Itu terganggu kesihatan mental dia. Tapi tak semestinya jadi penyakit mental. Tetapi sekiranya rasa sedih tu berpanjangan, berhari-hari, lebih daripada 2 minggu, dan dia bukan sekadar ada rasa sedih, datang gejala-gejala lain, terganggu tidur, terganggu selera makan, terganggu fikiran, terganggu fokus, dan sampai tahap datang fikiran-fikiran tak nak hidup, rasa putus asa, terganggu fungsi seharian, maksudnya dah tak boleh nak menjalankan tugas-tugas yang tertentu, itu baru kita sebut sebagai kemurungan. Jadi dia satu spektrum, tapi stress semua tu on one hand dan depression tu on the other hand. So dia punya level dia berbeza, dia punya impact kepada kehidupan dia berbeza, dan pendekatan untuk kita bantu juga berbeza. Kalau orang stres, tak apa, kita nak cakap cuba positifkan diri, kita bantu selesaikan masalah, kita suruh dia keluar, kita suruh dia exercise, itu tak apa. Itu nasihat umum untuk isu kesihatan mental, tak ada problem. Tapi kalau orang yang memang alami kemurungan yang kita sebut sebagai penyakit, kita tak boleh just cakap positif sikit ataupun cubalah berjalan keluar, nanti hilanglah kemurungan tu. Dia tak macam tu. Dia mesti dirawat oleh profesional dalam bidang kesihatan mental. Sebab yang dia tak, tadilah dua tu berbeza. Authority tadi. Saya nak ambil satu contoh simple je lagi untuk orang faham. Sama juga dengan orang yang ada masalah berat badan, dengan orang yang ada obesity sampai ada penyakit jantung. Dua-dua tu masalah. Tapi masalah berat badan ni kita boleh nasihat, pergilah exercise kan, jaga makan. Tapi kalau orang tu dia ada morbid obesity, 150 kilo contohnya, sampai tahap ada kolesterol, ada diabetes, ada hypertension, kita tak boleh cakap dengan dia, tak apa, kau pergi jalan-jalan petang-petang nanti settle lah masalah kau. Betul tak? Betul. Satu ni penyakit, satu ni isu kesihatan. So kalau orang faham dalam perspektif itu, sebenarnya banyak salah faham tentang isu kesihatan mental ni dia akan diperbetulkan. Okey, itulah bila doktor cakap macam tu, saya pun rasa macam baru saya faham. Kalau kita sebut, kalau kita tengok kan, kalau kita sebut dua perkataan tadi kan, kesihatan mental dan juga penyakit mental, kita ingat benda tu adalah sama kan. So saya rasa satu ilmu barulah kan sebenarnya kan untuk saya, dan juga saya rasa penonton pun mesti akan cakap, beza rupanya kan. So okey, terima kasih doktor. So kalau yang tu kita tengok, saya rasa memang memberi pencerahan lah tadi kan. Bila doktor cakap beza sebenarnya kesihatan mental dan juga penyakit mental kan. Kalau kita tengok kan, saya macam tertanya-tanya lah kan. Kalau dulu, contoh zaman-zaman Rasulullah ke, zaman Nabi dulu, ataupun zaman mak ayah kita dulu ke kan, yang paling dekat sikit lah kan, kita jarang sebenarnya dengar penyakit mental ni lah kan.
ataupun ada orang yang ada masalah kesihatan mental. So sebenarnya perkara tu adakah ia tak ada dulu ataupun yang sebenarnya ada tapi kita tak sedar? Okay, alright. So pun satu soalan yang sangat bagus. Yang juga sebenarnya kalau kita faham, dia akan memperbetulkan banyak salah faham. Satu, jarang tak semestinya tak ada. Itu benda yang prinsip umum yang kita kena faham. Yang kedua, saya nak bawa satu hadis yang mungkin penonton pun biasa pernah dengar. Hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Nasa'i, menceritakan tentang 3 golongan yang Nabi sebut diangkat pena. Diangkat pena ni maksudnya tidak dihisap, tidak diberi taklifan. Yang pertama, orang yang tertidur sehingga dia terjaga. Kedua, kanak-kanak yang kecil sehingga dia balik. Dan yang ketiga, orang yang hilang kewarasan sehingga dia kembali berakal. So dalam hadis tu disebut al-majnun. Majnun ni maksudnya, kalau bahasa kita translate bahasa, orang sebut gila. Tapi sebenarnya kalau dalam bahasa yang lebih tepat adalah orang yang diuji dengan masalah mental yang sehingga mengganggu kewarasan. Now, hadis ni bukan keluar hari ni ataupun semalam ataupun minggu lepas. Ni hadis di zaman Nabi sebab dia diungkap oleh Rasulullah SAW sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya keadaan itu berlaku. Bukan nak kata tak ada. Bukan nak kata dulu mana ada orang hidup zaman Nabi semua bahagia, semua tenang, semua tak ada problem sebab Nabi ada, tak. Sebab bila ada hadis tu maksudnya adalah peristiwa tu dan adalah keadaan individu yang diuji dengan masalah tersebut. Dan satu lagi benda yang penting kita boleh ambil daripada hadis itu adalah Nabi sebut tentang seorang yang majnun ni tadi sehinggalah dia kembali sedar. Maksudnya apa? Apa noktah penting dalam hadis tu adalah bahawa penyakit mental ni boleh dirawat, boleh disembuhkan. So ini satu prinsip yang penting yang berakar daripada apa yang Rasulullah SAW sendiri beritahu kita tentang isu kesihatan mental. Kalau Hasanah nak tahu, pada kurun ke 10, 12, 14, 15 Masihi, di Barat, kalau orang yang ada masalah mental ni, agak-agak apa dia buat? Di Barat ni, bukan kat Malaysia, bukan dekat Bangi ni. Saya deka lah doktor. Di Barat ni, kalau saya lah dengan andaian yang diorang ni macam tak beriman ataupun tak ada agama, dia satu je dia fikir adalah dengan cara bunuh diri. Bukan maksudnya apa yang masyarakat buat kepada orang yang ada masalah mental. Ada yang buat. Agak-agak lah. Agak-agak. Bagi sokongan? Tak. Pada waktu itu, kalau orang ada masalah mental, dia akan sama ada dibakar hidup-hidup ataupun dicampak ke dalam sungai. Sebab apa? Sebab pada waktu itu Barat menganggap orang yang ada masalah mental ni, mereka ni disihir ataupun mereka mempunyai penyakit berjangkit. Dalam dunia Islam, pada waktu itu, pada waktu yang sama, ilmuwan Islam dah start buat hospital untuk pesakit mental. Tahun 875 Masihi, di Mesir, Kerajaan Abbasiyah, sudah ada hospital mental yang pertama, Hospital Ibn Tulun. Nampak tak perbezaan? Maksudnya, Islam memandang penyakit mental ni penyakit. Mesti dibantu. Jangan kita stigmatize. Kita kena rawat. Sebagaimana kita rawat orang penyakit kanser, penyakit jantung, penyakit buah pinggang. Tapi Barat masih lagi melihat dia sebagai penyakit-penyakit yang macam kita sebutlah. Tapi perasan tak hari ni, dia terbalik. Betul. Maksudnya, orang sekarang ni kembali balik zaman dulu. Orang ada sakit mental, bawa pergi jumpa bomoh, bawa berubat sana, berubat sini. Sebab kepercayaan tu. Betul. Jadi sebab tu kita kena faham bahawa anggapan bahawa orang yang dapat penyakit mental ni jauh daripada Islam ataupun bukan penyakit, tak boleh ditolong, sebenarnya kita kena perbetulkan. Sebab sebenarnya dari sudut pandang Islam itu sendiri mengiktiraf bahawa ini adalah penyakit yang mesti dibantu. Okey, baik doktor. So kita ada saya rasa ada satu tanggapan yang barulah sebenarnya kan. Sebab bila doktor cakap tadi, sebenarnya sejak zaman Abbasiyah lagi dah ada sebenarnya hospital. Maksudnya time tu dah ada lah sebenarnya orang ada masalah kesihatan mental, ada penyakit mental yang salah satu alternatif untuk diorang bantulah kan untuk sembuh. Dan berbezalah kan dengan tadi dengan Barat. So kat situ memang satu saya rasa satu pengetahuan yang barulah untuk kita kan, supaya kita sedar sebenarnya macam doktor cakap tadi, tak ada jarang tak semestinya tak ada.
Okey doktor. Tadi doktor dah kongsikan sebenarnya ada penyakit mental ni pada zaman Rasulullah ataupun zaman Abbasiyah dulu lah, zaman-zaman awal kan. Okey. Doktor, kita dah masa mencemburui kita. So kata-kata akhir daripada doktor ataupun ada tips yang doktor nak kongsikan lah kepada kita semua untuk kesihatan mental. Okay, alright. So saya harap apa yang kita bincang daripada awal tadi tu membuka perspektif kita tentang isu kesihatan mental supaya orang rasa it's okay untuk bercakap tentang isu kesihatan mental. Sebab bila kita meletakkan stigma kepada isu kesihatan mental, sekiranya individu tu dia betul-betul alami, betul-betul rasa murung, betul-betul rasa putus asa, betul-betul datang keinginan untuk mati, menawarkan rewat sebagainya. Bila timbul stigma di kalangan masyarakat, orang jadi takut untuk keluar. Dan ini apa yang kita dapati di luar sana lah. Hampir lebih daripada separuh individu yang diuji dengan masalah mental end up tidak dapat bantuan yang sepatutnya. Jadi antara nasihat penting saya adalah yang pertama, untuk masyarakat secara umumnya, pertama belajar. Sekarang ni dah banyak sumber. Hari ini pun kita mengajar untuk meningkatkan pengetahuan. Kat luar sana banyak. Saya sendiri terlibat tulis buku, sharing di YouTube, Facebook dan sebagainya, nak memandaikan masyarakat supaya bila kita pandai dan kita tahu, kita tak salah faham. So itu yang pertama. Yang kedua, bagi sokongan. Sebab sometimes orang yang ada masalah mental ni, itu je yang mereka nakkan. Mereka nak sokongan daripada keluarga, ibu, ayah, pasangan, tempat kerja, rakan-rakan. Sebab kadang-kadang mereka tak nak pun kita ni selesaikan masalah mereka. Kadang-kadang orang yang diuji masalah mental ni, masalah mereka tu tak terbayang pada kita untuk kita selesaikan. Diuji dengan macam-macam. Tapi bila ada orang yang nak mendengar, contohnya, beri ruang pada mereka, bantu mereka secara praktikal. And sometimes ada pesakit mental yang disebabkan penyakit mental tak dapat bekerja. And jadi sometimes mereka perlu bantuan. Hilang kerja, jadi mereka perlu kemahiran untuk kembali dalam dunia berdikari. Jadi bila kita ada dunia yang terbuka dengan individu yang ada masalah mental, insya-Allah mereka akan rasa terbantu. Dan akhir sekali saya nak ingatkan bahawa kita semua ni sebenarnya sihat kan, Hasanah, saya semua ni tenang, insya-Allah tenang kan, rasa bahagia, malam boleh tidur, bila duduk dengan keluarga, anak-anak rasa seronok. Ini semua sebenarnya nikmat. Nikmat yang Allah bagi. Dan nikmat ni dia ada pemilik dia. And so Allah boleh tarik sebagaimana Allah tarik kepada sebahagian manusia. So jangan kita rasa macam tak apalah, orang lain aku okey, tapi sometimes kita terlepas pandang, kita pun sebenarnya boleh diuji. So preserve, hargai nikmat kesihatan mental Allah bagi pada kita ni, syukuri nikmat yang kita ada ini, dan supaya kita tidak diuji, insya-Allah. Okey, baiklah, terima kasih doktor. So dapat kita rumuskanlah tadi kan, sebenarnya penting untuk kita tahu, untuk kita belajar apa itu masalah kesihatan mental supaya kita menjadi antara orang yang membantu orang lain untuk berfungsi semula lah kan. Dan juga saya menarik dengan apa doktor punya pesanan, iaitu hargailah nikmat yang kita ada sekarang. Mungkin kita bahagia, kita tenang, dan sebahagian orang ditarik nikmat dia daripada jadi tenang apa semua. Dan insya-Allah doktor, terima kasih doktor atas perkongsian doktor yang saya rasa macam wah, saya sendiri pun banyak info-info baru yang saya tahulah kan. Okey, baiklah, jangan lupa kepada pendengar di luar sana, jangan lupa untuk like video podcast ni, dan juga jangan lupa subscribe YouTube Yayasan Ikhlas, dan juga jangan lupa tekan butang loceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru daripada kami. Dan juga kepada pengguna Android dan juga Apple, berita baik, anda boleh dengarkan podcast di Spotify dan juga Apple Podcast. Okey, saya Hasanah Mahmud, host Pod Ikhlas, borak dari hati, cetus inspirasi. Semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.